Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu ingin berkongsikan bagaimanakah cara untuk mengingati ujian pengesahan anion yang mana terdapat dalam tajuk garam. Anion yang kita belajar dalam tajuk garam ada 4 jenis, iaitu ion karbonat, ion nitrat, ion klorida dan juga ion sulfat. Okey. Untuk mengetahui ujian pengesahan bagi kehadiran anion ini, murid-murid perlu ingat satu keyword yang mana dipanggil atau dikenali sebagai no clue, so nothing. Keyword ini merujuk kepada cara untuk melakukan ujian pengesahan bagi ion klorida, ion sulfat dan juga ion nitrat. Okey. Sekiranya kita ingin menguji kehadiran ion klorida, kita perlu menggunakan bahan yang sebelumnya, iaitu NO. Untuk menguji sulfat, kita perlu menggunakan bahan sebelumnya, iaitu Cl, clue. Manakala untuk menguji ion nitrat, kita perlu menggunakan bahan yang mana ion sebelumnya, iaitu SO, sulfat. Okey. Jika kita nak uji ion klorida, so first kali apa yang kita perlu buat adalah di dalam sebuah tabung uji kita isikan larutan garam X yang kita tak tahu anionnya apa, diikuti dengan asid. Asid yang ada NO adalah asid nitrik. Okey, 2 cm padu asid nitrik. Kemudian diikuti tambah pula dengan 2 cm padu larutan argentum nitrat. Okey, so kalau kita lihat di sini, ending kedua-dua bahan tersebut mesti adalah NO, iaitu nitrat, datang dari nitrat. So, bila kita dah tambah argentum nitrat, maka hasil yang kita dapat nanti adalah mendakan putih. Dengan adanya mendakan putih, ini menunjukkan bahawa ion klorida hadir dalam garam X tersebut. Untuk menguji ion sulfat, okey, contohnya kita ada satu garam, larutan garam. Larutan garam dikenali sebagai larutan garam Y. Isikan dalam sebuah tabung uji 2 cm padu larutan garam Y, diikuti dengan bahan yang mengandungi ion clue Cl, iaitu first kali mesti asid. So asid yang ada Cl adalah asid hidroklorik. Okey. So kita akan dapat kita ada gelembung gas terhasil. Kemudian kita tambah pula dengan barium klorida. So barium klorida pun sama, isi padunya adalah 2 cm padu. Dan hasilnya adalah kita akan dapat lihat adanya mendakan putih terbentuk. Kenapa mendakan putih terbentuk? Itu mengesahkan bahawa adanya ion sulfat hadir. Kerana dalam tindak balas ini, ion barium akan bertindak balas dengan ion sulfat membentuk barium sulfat, iaitu garam tak larut. Maka pemerhatiannya kita akan dapat mendakan putih terbentuk. Bagi menguji kehadiran ion nitrat, okey, kita lihat bahan yang perlu kita tambah adalah SO, iaitu mesti mengandungi sulfat. So, dalam tabung uji, sebuah tabung uji, kita isikan larutan garam yang kita tidak tahu anionnya. Okay, kita nyatakan garam Z sebagai contoh. Diikuti dengan 2 cm padu larutan asid. Asid apa yang ada SO? Iaitu asid sulfurik. So,
asid sulfurik ini perlulah asid sulfurik cair. Kemudian kita tambah pula 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Larutan ferrum 2 sulfat diikuti dengan beberapa titis larutan asid sulfurik pekat. Okey, so yang nitrat ni dia panjang sikit, ada 3 bahan yang diperlukan, iaitu asid sulfurik cair, larutan ferrum 2 sulfat dan beberapa titis larutan asid sulfurik pekat ditambah secara berhati-hati. Okey, dan dia mestilah ditambah kepada tabung uji ni yang dicondongkan di tepi dinding tabung uji. So, apa yang kita akan dapat lihat adalah cincin perang terbentuk. So, cincin perang terbentuk ini mengesahkan kehadiran ion nitrat dalam larutan garam Z. Okey. Bagaimana pula cara untuk menguji ion karbonat? Kalau kita lihat, tadi kita hanya merujuk kepada ion klorida, ion sulfat dan juga ion nitrat. So, untuk ion karbonat, ion karbonat caranya mudah sahaja, iaitu murid-murid perlu tambahkan larutan garam P contohnya, diikuti dengan 2 cm padu asid. Asid yang kita gunakan boleh asid hidroklorik atau asid nitrik atau asid sulfurik. So, apa yang kita akan dapat lihat adalah gelembung gas terhasil. So, gelembung gas yang terhasil ini kemudian kita alirkan ke dalam air kapur. So, kita alirkan ke dalam air kapur. So, pemerhatian yang kita dapat lihat adalah air kapur menjadi keruh. So, apabila air kapur menjadi keruh, ini mengesahkan bahawa di dalam larutan garam P tadi terdapat ion karbonat. So dalam ion karbonat kita hanya perlukan satu bahan sahaja, iaitu kita tambah sebarang asid. Kerana apabila asid ditambahkan ke dalam larutan garam yang tidak diketahui ionnya, ia akan menghasilkan gelembung gas dan gelembung gas dialirkan ke dalam air kapur akan menjadi keruh. Itu akan membuktikan bahawa terdapat ion karbonat di dalam larutan garam tersebut. Manakala untuk ion nitrat, klorida dan sulfat, tipsnya tadi adalah no clue, so nothing. Nothing tu yang ketiga bermaksud, yang terakhir bermaksud dia memerlukan banyak bahan, iaitu 3 bahan. Asid sulfurik cair, ferrum 2 sulfat dan asid sulfurik pekat. Manakala untuk ion klorida dan sulfat kita hanya perlu 2 bahan sahaja. So, cikgu harap tips ini membantu murid-murid untuk lebih memahami bagaimana cara untuk menjalankan ujian pengesahan bagi anion dalam garam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.